بالظالمين. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya tak pasti rasanya yang suggestion ni maknanya dah masuk kan Ustaz Afiq? Yang ada Cik Isyam, Noli, Dr. Amran. Ya, dah masuk tu. Dah masuk dah. Okey. Sebab tak biasa Teams kan? Okey, Alhamdulillah, terima kasih hari ni sebab kita mula 12 suku yang nasib baik saya dah masuk awal. Okey, saya share konten dulu ya semua sahabat yang ada kat sini. Share konten. Ni dia masalah dia tak mau di tag ni macam mana? Sekejap ya. Screen window. Okey dah. Okey. Boleh nampak skrin saya kan? Boleh. Okey. Right. Okey, ni yang kita nak cakap KPI dalam sibuk. Saya alhamdulillah lah, saya tak bercakap untuk yang lain lah. Banyak kali saya ingatkan diri saya bila kita nak berkongsi ni sebab kita nak berkongsi ingatan untuk diri sendiri. Jadi bila platform kata recipe of peace ni ada, sama-samalah setiap kali saya terlepas pandang saya akan ingat balik. Contohnya macam semalam Ustazah Rohaya diingatkan balik mengenai cubalah baca Al-Quran, istiqamah lah walau sedikit pun. Benda ni telah pun diutarakan sebelum ni, kegusaran untuk beristiqamah tu. Tapi insyaAllah bila kita dengar balik kata tazkirah ataupun perkongsian sahabat-sahabat, macam ada semangat sedikit untuk kita bersama-sama pastikan yang kita tak terkeluar daripada landasan insya-Allah. Sebab itulah kata bukan saya berada di sini atas platform untuk pastikan semua anda di sini pergi pergi tanpa ada tujuan. Kalau boleh semua kita tahu kenapa kita ada di dunia ni lah insya-Allah lah kan. Bukan anda sahaja, saya sendiri. So KPI dalam sibuk, terpaksalah quote hadis 12 ni kan, walaupun nak dalam kata kita tak pakai topi ustazah ni pun terpaksa ingatkan diri untuk peringatan diri sendiri. Sebab bila dalam sibuk ni lah macam-macam yang akan jadi. It's normal. Saya rasa ada yang dekat sini pun macam bila dalam sibuk ni lah sempatlah, saya tak cakap orang lain, sempatlah tengok Netflix kan, dah sibuk ni. Sebenarnya macam-macam kerja saya nak buat, tapi sempatlah buat macam-macam benda yang lara kan. So bila nak kata kita nak KPI kita, sebenarnya saya nak letak SKT. Ya saya. Okey, saya nak letak SKT tapi SKT stands for sasaran kerja tahunan. Tak naklah macam tu. So kita letak KPI, Key Performance Indicator. So bila kita ada Key Performance Indicator dalam hidup kita ni, walau busy ataupun sibuk macam mana pun insya-Allah kita akan sedaya upaya cuba fokus, macam mana pun takkan lari. Sebab tu mungkin boleh saya petik semalam perkongsian Ustazah Rohaya, dia kata istiqamah tu sebenarnya konsisten lah, dalam bahasa Inggerisnya konsisten. Sedikit tapi konsisten. Okey. Ini di antara perkongsian hadis 12 tu, antara yang menyebabkan saya bila kita dah start kata recipe of peace ni, daripada sebelum ada recipe of peace tazkirah pukul 12, dah mulalah buka. Daripada dulu buka sekali-sekala bila perlu, ni dah bila tu okey barulah start semak kan, barulah buka balik buku Hadiah 40 ni. So bila buka tu kita nak tengok sharing, sebab perkongsian pertama saya menyatakan kata marah kan, lepas tu kita ada perkongsian maknanya tenang dalam geram, benda-benda macam ni dalam kata lebih
lebih dekat pada diri saya untuk saya kongsikan supaya kita sama-sama berada dalam landasan yang betul. So dalam hadis ni dia nyatakan, okey, saya tak nyatakan, saya tak cakap, tapi hadis ni kata kita kena tinggalkan sesuatu yang tidak berguna dan berlebih-lebihan. Sama ada berupa perkataan, perbuatan atau fikiran. Bila saya baca ni balik sebab saya nak kongsikan hari ni, alamak, kena cermin diri sendirilah. Bukan cermin orang lain. Saya tak nak pergi tengok orang lain. Saya tengok diri sendiri je. Allah Akbar, what I have said today. Apa yang aku dah buat hari ni. Apa benda yang aku fikirkan. So sama juga siapa yang dah berkeluarga ni, tolong ini kata benda yang kita nak tengok sama ada orang kata buat check and balance lah. Dengan ahli keluarga, dengan suami, dengan isteri. Adakah kita dalam orang kata landasan yang betul ni? Sama ada kita bercakap, nak kata sekarang ni sebab semua dalam satu rumah lagi. Belum lagi orang kata momentum pergi office penuh lagi ni. Tapi kalau boleh sama-sama kita tengokkan dan kita kena tinggalkan sesuatu yang tidak berguna dan berlebih-lebihan. Bagi saya nanti saya tunjukkan lah. Okay? So ini antara inti parti dia lah. Sibukkan diri dalam hal yang penting dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Hadis kata tak semestinya untuk akhirat tapi untuk dunia dan akhirat. Sebab apa yang kita buat dunia ni akan bawa ke akhirat. Betul kan kalau saya salah ya? Okay. So saya pergi kepada yang saya nak kongsikan hari ini. Okay. Sebab kita berpandukan kepada hadis. Okay. Al-Quran dan Al-Hadis lah kan. So bila kita tengok kalau baca yang bahagian bahasa Inggerisnya, dia akan kata ayat dia adalah leave what does not concern you. Leave maknanya sibukkan diri dengan benda yang bermanfaat. Leave what does not concern you. Yang tidak, yang melibatkan you lah, tak payah. Kalau katakan urusan politik itu tidak melibatkan diri sendiri, tinggalkan je lah. Kan? Tak payahlah nak tengok, tak payahlah sibuk-sibuk nak komen. Kan? Kalau cerita pasal K-pop Korea tu, orang kata anak-anak kita tengah orang kata sibuk dengan K-pop ni, agak-agak kena tegur-tegur sedikit. Itu contohnya. Kalau kita ni yang sibuk, saya kata saya lah. Sibuk dengan Netflix ni, kena tarik nafas. Ataupun dengan Facebook ni, bangun pagi, terus buka handphone. Okay? Buka handphone terus tengok Facebook, siapa komen. Okay, siapa ini? Tak perlulah kot. Okay, tinggalkanlah sebab that does not concern you. Okay, tidak penting kepada anda. So macam mana nak buat ni? Okay, benda tu dah ternyata dah dalam hadis 12. Okay, buat yang bermanfaat sebab siapa yang tak boleh nak buat yang bermanfaat ni sebenarnya adalah selemah-lemah iman. Okay, correct me if I'm wrong Tapi again, kita nak tahu dengan saya lebih prefer macam mana cara. Okey, tips untuk betulkan KPI dalam sibuk. Okey, saya pergi kepada dua benda je bila saya nak start buat benda ni ya. Sebab nak menyibukkan diri ni bukan mudah. Menyibukkan benda yang betul atau menyibukkan benda yang salah. Kadang-kadang WhatsApp pun akan menyebabkan benda tu akan sibukkan diri you dengan keadaan yang tak bermanfaat. So saya pun akan buat synchronizkan WhatsApp saya. Mana penting saya akan tengok, yang mana tak penting saya lepaskan dulu. Dan dalam keadaan saya macam ni pun ada juga perkara-perkara yang saya belum selesaikan lagi. Ya Allah, beratnya kepala ni. Beratnya kepala ni bila fikir benda tu tak settle lagi. So sebelum tidur, okey, orang kata dalam keadaan you baca doa sebelum tidur, dalam keadaan you orang kata buat apa yang patut untuk orang kata bermunajat dengan Allah sebelum tidur, kalau boleh sebaiknya you tulis sendiri. Kalau konsep Islamnya kita panggil kita muhasabah sebelum tidur kan. Kalau saya akan buat list. Kalau betul lah, okay. Kalau tidak, list tu dalam kepala. Kalau rasanya tu apa yang dah buat hari ini. So benda ni, you praktiskan. Siapa yang tak biasa buat, tulis dulu. Tulis dulu. Take your time, 5 minutes to 10 minutes. Ini saya cakap dan saya kena buat. Tulis dulu apa yang you dah buat. Okay. And then bila you tulis tu sebenarnya, you nampak sendiri. Ya Allah, banyaknya benda lara aku buat dia hari ni. Allah Akbar. Hai, kalau betul lah orang yang mengikut gancat ataupun mengikut orang kata planning of the day tu, dia akan siap tulis time. Facebook main berapa lama? Okay, tak nak lah main pula. Tengok Facebook berapa lama? Tengok IG berapa lama?
Okay, so sebelum tidur tu you listkan, tulis apa yang you dah buat. Make it practice. Kalau ikut orang kata style saya, 100 hari kena practice. Baru benda tu akan jadi habit. Lepas tu kalau style saya dah jadi orang kata tulis dan baru masuk dalam kepala lah. Okay, itu sebelum tidur dan ada juga mereka yang sebelum tidur tu dia dah fikir besok nak buat apa. Siapa yang join bengkel Excel sebelum ni kita dah dapat dah. Kalau nak tahu sedap mata memandang tu bila tengok atas, tengok bawah, tengok kanan, tengok kiri, sedap tak mata memandang. Itu satu tips sebelum tidur lah. Tapi sebenarnya sedap, orang kata bagus bila kita boleh sebelum tidur tu kita dah fikir kondisifnya bila kita nak kerja besok ataupun bangun pagi tu apa kita nak buat. Okay, tu untuk betulkan KPI kita lah. So bila kita dah tahu apa yang kita dah buat seharian tu dan kita boleh fikir, ya Allah, aku habiskan masa kat sini ke? Aku habiskan masa kat sini ke? Dah boleh buat weight and balance dah. Dah boleh buat yang kata balance and check. Sama ada ini okey ke tidak ke, and then besoknya bangun tidur, despite that you nak bangun tidur waktu tu kata sepertiga malam ke, apa sahaja yang you buat, bila you bangun tidur tolong visualkan apa you nak buat seharian ni. Sebelum visualkan, siapa yang tak biasa visualkan tu, dia kena menulis. Sama juga caranya. Dia kena tulis. Kalau saya pergi pada smartphone lah, to-do list. Memang berlambak to-do list kat sini day by day lah kalau saya tak ingat. Sebab benda banyak sangat nak kena buat. Banyak sangat. Contohnya saya kongsikan hari ni saya nak kena bawa anak saya, cuci kaki dia, nak kena belikan barang, besok ada training, ada benda yang nak kena siapkan, nak kena hantar hari ni. So banyak benda, so pagi je saya dah letak the check, orang kata to-do list tu pagi-pagi. Despite that rutin harian. Okay, rutin harian tu tepikan. Sebab itu memang kena buat. Kalau isteri memang kena masak kan. Kalau suami memang kena apa tak pasti. Suami kena buat apa saya tak pasti kan. Suami kena pergi kerja. Tapi kalau isteri dia kena masak, maaf saya bergurau je. Kalau isteri dia kena masak, dia kena siapkan anak, dia kena siap tu. Selain daripada itu. Okay. Hopefully clear setakat ni. InsyaAllah kan. Boleh kan? Alhamdulillah. So tips untuk sibukkan minda dalam serabut. Contohnya lah kan. Bila semua benda nak kena buat sehari. Kan, semua benda ni saya kata semua benda nak disibukkan. Facebook pun penting. Kalau kami yang kata yang mengajar ni kadang-kadang Facebook, IG, Twitter ni sumber-sumber kami untuk melihat perkara-perkara terkini dan termasuk TikTok lah kan sekarang ni. Okay. So bila dah semua benda kena buat, dia dah kena, dah jadi orang kata serabut, kepala dah berat. So kenalah fikir satu persatu. Tak boleh terus buat dalam list tu yang tadi saya ajar, bukan ajar yang saya sharekan tadi, kongsikan tu. Saya ada 10 benda yang saya nak buat. Kalau dah serabut sangat, one by one. Tarik nafas. Okay, sebab you kena aware diri you sayang diri you kena buat satu persatu. Betul, perempuan kena boleh multitask 5 benda dalam satu perkara. Lelaki tak boleh satu, tapi bila dah pandemik ni saya rasa semua orang rasa tak function sekejap. So think one by one and you do it one by one. Okay? Right? Okay, so saya dah tak share dah kan? Okay, right. So last kali ialah whatever you have done for that particular day, ataupun you dah buat, orang kata fikir satu persatu dan buat satu persatu tu, and you have to enjoy, nikmatilah apa yang you dah buat. Bila you dah fikir balik, you dah tahu KPI you dalam sibuk tu sebenarnya semuanya dalam genggaman you. Tak ada pergi mana pun. Fikir balik sebenarnya is all in your control. Sebab tu kalau ikut konsep management pun kita ada planning, kita ada leading, ada organize, okay. Planning, leading, organize and control. Last kali control. Kita merancang. Ayat tu biasa kita dengarkan, Allah menentukan.
So inilah dia yang saya nak share hari ini. Tak nak banyak-banyak, tak nak panjang-panjang pun. InsyaAllah kita cuba setkan niat kita. Kita nak istiqomah dalam buat benda baik. Kita nak share buat dalam benda baik. Kita nak beritahu yang bahawa kita pun dalam keadaan yang paling baik untuk berkongsi dan dalam keadaan posisi diri yang cukup bagus untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan bila nak berubah keadaan lebih baik ni, akan ada macam-macam yang mengganggu. So benda yang tak sibuk pun, benda yang tak penting pun akan jadi penting. So kenalah pandai asingkan yang mana bermanfaat dan mana tak bermanfaat. Susun balik dalam dalam to-do list harian kita. Visualizekan apa yang you nak buat besok. InsyaAllah saya rasa kita boleh buat benda ni jadi satu kata rutin harian. Okey, setakat itu saja hari ini. Terima kasih pada yang mendengar. Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tahirah di atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah saya kira tentang manajemen kehidupan seharian kita. Pentingnya kita kena manage lah hidup kita supaya kita dapat menjadualkan, mendisiplinkan diri kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat Dr. Tahirah konsisten lah bersama-sama kita setiap minggu untuk sharing ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan yang ingin untuk share sekali, untuk ada benda nak share dengan kita semua, kami alu-alukan lah tuan-tuan dan puan. Dan di ruangan komen ni saya ada Tak dengar Ustaz? Allahu Akbar, tak dengar. Okey, baik. Baru on mic. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Dr. Tahirah di atas perkongsian tadi. Kita dapat lihat perkongsian yang sangat bermanfaat lah daripada Dr. Tahirah. Iaitu mengenai manajemen diri. Jadi sangat pentinglah manajemen diri kita supaya kita dapat disiplinkan diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat Dr. Tahirah konsisten lah setiap minggu bersama-sama kita untuk sharing. Jadi saya alu-alukan tuan-tuan dan puan yang mana ingin kau ada yang nak share ke, boleh saya ada sertakan jadual di